pengerusi majlis yang kita raikan pada malam ini, Saudara Donadi Syukur, calon di DUN Johor Langui, dan insya-Allah Allah mudahkan kemenangan bagi beliau untuk diundi esok. Dan seterusnya yang saya hormati, yang berbahagia, Datuk Bira Haji Marzuki Yahya, Timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air, sahabat saya Saudara Abu Bakar Yahya ataupun yang lebih dikenali sebagai ABY, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Eksekutif Pusat, bersama dengan Saudara Faizul pada malam ini yang turut hadir, dan yang kita hargai tuan rumah yang memberikan ruang dan tempat di rumah beliau untuk dijadikan PDM dan tempat pertemuan kita pada malam ini sebagai kemuncak 14 hari kempen kita di Johor ini. Tuan-tuan, rasa letih setelah 14 hari, setelah pada penghujung, mungkin kita hadir pada minggu yang pertama, momentumnya tinggi. Sampai kepada weekend yang lepas, masih lagi tinggi, dan besok adalah penentu bagi negeri Johor pada 5 tahun akan datang. Itu pun kalau 5 tahun lah ya. Jadi 5 tahun akan datang, Johor akan ditentukan esok. Penentuannya pada jam 8 pagi dan berakhir pada 6 petang. Dan pilihan raya ini di semua tempat saya pergi dan saya membicarakan hal yang sama. Adalah satu PRN ataupun pilihan raya negeri yang tidak perlu pun untuk diadakan at the first place. Tak perlu pun kita buat pilihan raya negeri ini. Tetapi oleh kerana ada orang yang tamak kuasa. Sebentar tadi saya live di Sinar Harian. Ada 3 orang ahli panel yang lain sebagai dipanggil last lap sebelum PRN besok. Ada dengan saya tadi di secara online tadi adalah Saudara Hilman, susu politik kepada Azmin. Juga hadir Dr. Masliha, Esko Puteri UMNO, dan juga Profesor Madya Dr. Hamidin. Sudah tentu wakil daripada UMNO mempertegaskan bahawa keperluan untuk buat pilihan raya negeri ini untuk mencapai kestabilan. Kestabilan apa? UMNO ini adalah parti yang menyebabkan ketidakstabilan ini. Jangan tertipu. Apabila dia kalah pada Mei 2018, bukan saja kalah di persekutuan, kalah di negeri yang mana dia dilahirkan, iaitu negeri Johor, dia tak boleh terima. So ini bukan demokratik. Aku menang, demokrasi. Kau menang, aku kalah, yang ini bukan demokrasi. Percayalah, kalau kata dia masih lagi menang CP-CP ke, ataupun menang 20 nak bentuk kerajaan di negeri Johor, dia mesti ada 29 kursi dan ke atas. Johor ni ada 56 kursi. Yang ini saya nak berikan yang di hadapan saya dan yang mereka berada di kawasan luar yang mendengar, yang ingin mendengar apa yang kita ingin sampaikan. Jadi apabila kita tengok ada 56 kursi, sebab kita ni buat macam mana British buat, UK buat. Mana-mana parti ataupun gabungan yang boleh mencapai 50%, separuh plus 1. Kalau 56 bahagikan kepada 2, 28. Jadi ada 28 seri. Jadi siapa yang boleh dapat 28 tambah 1, 29, dia boleh membentuk kerajaan di negeri Johor, di Seri Iskandar. Jadi macam mana nak pastikan kestabilan ini dapat dicapai? Jangan bagi UMNO menang walaupun 1 kursi. Itu adalah solusi. Bukan sahaja negeri Johor, tetapi juga di persekutuan. Dan untuk buat PRN ini, pilihan raya negeri ini, kos dia bukan kos yang sikit dan kecil. Di peringkat awal diumumkan 150 juta ringgit. Kemudian dikeluarkan kenyataan 96 juta ringgit. Percayalah,
dia takkan 96 juta, dia akan lebih daripada itu. Katakan 100 juta lah digunakan untuk run PRNI, untuk sediakan kertas undi, untuk bayar allowance para penguat kuasa, polis, PDRM, kemudian apa, KKM dan yang lain-lain, cikgu-cikgu sekolah yang terpaksa digerakkan menjadi anggota SPR. Itu semua gunakan duit. Dan duit itu bukan duit yang kita invest. Letak 100 juta, pulangan 150 juta. Tak, ini adalah kos hangus. Hangus. Habis mengundi, disimpan dalam beberapa ketika sebelum ianya dihapuskan. Di peringkat pusat, yang UMNO kata nak kestabilan tu, dia kempen supaya minta duit KWSP dikeluarkan RM10,000. Betul? Mereka kata keluarkan RM10,000. Sebenarnya kalau kerajaan bantu cukup, RM10,000 itu tak perlu KWSP, sebab dia adalah simpanan masa tua kita. Tapi rakyat terpaksa untuk berfikir keluarkan RM10,000 itu disebabkan apa? Kerajaan yang ada di persekutuan itu tidak berfungsi. Orang yang sama datang ke Johor nak minta supaya diberikan mandat baru. Ini salah. Sebab tu ada orang kata perkataan Albert Einstein, takrifan the definition of stupidity. Takrifan bagi kebodohan itu apabila membuat perkara yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang sama. Minta ataupun berikan kuasa kepada orang yang khianat, pencuri dan penyangak, maka itulah jadi. Kalau 100 juta nak jalankan pilihan raya negeri Johor, daripada 100 juta tu nak bagi kepada rakyat di dalam negeri Johor ni lah, RM10,000 seorang. Depan saya ni ada berapa puluh orang. Kalau nak dengan 100 juta tu boleh bagi setiap orang RM10,000 kepada 10,000 orang. Dengan mudah macam tu saja. Sebab mandat kerajaan Johor ketika itu masih lagi berbaki setahun lebih. Kalau buat PRU serentak di federal dan juga di negeri Johor, dapat kurangkan kos ke tidak? Dapat. Nanti PRU nak buat parlimen pula, benda yang sama, pengundi yang sama. Kan kerja bodoh tu. Dan kemudian kita kata inilah yang kita mahukan untuk kestabilan, untuk kebaikan rakyat. Kalau masih lagi ada orang kita, orang Melayu dan orang Islam atau mana-mana rakyat Malaysia percaya, ini sangat-sangat menyedihkan, terutama anak-anak muda. Di peringkat Felda, benar, sekarang ini harga buah makin naik. Betul? Tapi itu bukan kerja kerajaan. Sebab kita bukan tu dijual buah itu sekadar untuk kita saja, dia ekspor. Dia jual keluar, ada permintaan di luar negara makin tinggi. Dan saya kena bagi tahu jelas-jelas, kalau ada orang Felda marahkan tentang isu Felda ketika mana Tun Dr. Mahathir bin Mohamad memerintah, selama 22 bulan saya nak bagi tahu siapa menteri yang uruskan Felda masa PH memerintah? Azmin Ali. Yang menguruskan Azmin Ali. Kalau disalahkan Felda di bawah Pakatan Harapan, di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, salahkan Azmin Ali dulu. Dia buat apa? Jadi jangan sembah. Dihapuskan kononnya hutang. Bukan kita tak tahu, tanya kepada para peneroka. Boleh dapat statement. Nak tahu berapa hutang yang konon mereka berhutang. Mudah? Tak mudah. Jadi kadang-kadang hutang yang dimunculkan, hutang siluman kita panggil,
yang tak nampak tapi kena bayar dan kononnya ditanggung oleh peneroka, tiba-tiba kononnya dihapuskan oleh kerajaan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Akhirnya rakyat dapat RM100 ya. Rakyat dapat buah naik ya. Tapi tuan-tuan tahu berapa ratus juta yang hilang? Ingat dulu FGV secara tidak langsung dipaksa, siapa yang tak sign, tak serahkan hak pemilikan itu, tak dapat durian runtuh, betul? Kemudian daripada berapa ringgit satu saham menjadi tidak ada nilai langsung. Kalau tiba-tiba sampai satu masa ianya diletakkan di bursa saham dan ada orang luar beli, ini tanah bukan milik orang Melayu lagi. Dan yang buat kerja tu tadi pagi dapat pelepasan daripada mahkamah untuk pergi London. Bisa sama? Betul tak? Di mahkamah pagi tadi dilepaskan, diberikan pasport untuk pergi ke London. Ni orang Felda pernah sampai ke London. Saya belajar di sana. Saya pergi di satu apartmen yang sangat mewah di Bayswater. Harga ratusan juta pound dibeli oleh salah satu anak syarikat di bawah Felda. Saya jalan, saya fikir saya ada sedang memara dalam Felda. Saya rasa untuk sampai London pun, sampai mati pun mungkin belum lagi. Tapi yang masuk kat situ semua bukan orang-orang Felda. Guna duit tuan-tuan, cagarannya tanah tuan-tuan. Jadi orang Melayu Islam jangan senang kena tipu. Ingat, ini pilihan raya yang sangat penting. Dan saya datang daripada Lembah Kelang, saya datang daripada Selangor. Saudara ABY pun datang daripada Lembah Kelang. Datuk Mira Marzuki Yahya juga datang daripada Lembah Kelang. Saudara Faizul daripada Lembah Kelang. Dan jentera-jentera yang membantu di sini akan balik ke Pahang. Masalahnya Pahang pun dibuang sama. Yang ini sampai kiamat pun lagi hebat daripada Johor. Tebalnya dia. Kami akan balik. Dan tuan-tuan akan duduk di negeri ini for the next 5 years. Untuk 5 tahun mendatang, tuan-tuan yang akan kena. Kami hadir bukanlah membuang masa, menghabiskan masa kami di sini, menghabiskan tenaga kami di sini. Ada yang berapa ramai kawan-kawan kita tumbang, ada yang positif, ada yang demam, ada yang macam-macam. Untuk satu benda yang dinamakan merubah kerajaan negeri Johor daripada penyamun dan penyangak kepada sebuah kerajaan yang berintegriti, yaitu kerajaan pejuang di negeri Johor. Salah satu soalan ditanyakan kepada saya tadi, pejuang ini nak buat marketing saja. Kalau kita nak buat marketing cukup 20 kerusi ya. 5 di utara, 5 di selatan, 5 di barat, 5 di timur. Kita pusing. Kos pun boleh banyak. Tapi kita pilih 42 kerusi. Sebab untuk memerintah mesti 29 dan ke atas. 29 dan ke atas. Jadi kami letak 42 kerusi. Kalau besok orang di Johor Lama, orang di Gambir, orang di Paloh, orang di Permas, orang di Kukuk, dan 29-30 kerusi di Johor ini memberikan kemenangan kepada calon-calon pejuang. Insya Allah malam besok kita akan ada satu calon kita bagi menghadap ke bawah dunia yang maha mulia, Sultan Johor, untuk mengangkat sumpah sebagai menteri besar. Kita parti yang tidak banyak duit. Tadi disebutkan kenapa gunakan, ditanya kepada saya, digunakan muka Ayahanda Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai poster boy. Kami kata itu antara satu strategi yang mana Perikatan Nasional bukan sahaja muka Masih Mahyudin, dia saja macam dia bertanding di 56 kursi. Sedangkan dia lari daripada Gambir, daripada bertanding. Bayangkan, kita bukan dapat tempat yang sama di TV. Kita bukan ada jentera kerajaan untuk digunakan. UMNO Barisan Nasional pergi buat apa dia panggil karnival keluarga Malaysia di air hitam. Kita
kita ni masih lagi nak sampai pada 1 April. Solat ni masih berjalan lagi ni. Kita faham, saya antara salah seorang yang bersetuju dengannya dan terlibat di dalam perbincangan akademik terhadap fatwa itu. Dan saya juga bersama di dalam Sekretariat Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan oleh Tun, dan memang perlu ada penjarakan fizikal itu, ya. Tapi kalau kat masjid awak susahkan, tiba-tiba konsert Karnival Keluarga Malaysia di Air Hitam boleh terkinjal-kinjal buat konsert. Kemudian cakap kita mahukan Melayu Islam. Ni Melayu Islam gaya apa? Itu pun kena lihat telinga sehari-hari dengan penyamun dan penyangak dalam parti dia. Sebab itu tuan-tuan, terutama anak muda yang mungkin mendengar secara live di sini, yang mungkin mendengar di kawasan ini, yang masih lagi mungkin sayangnya setianya kepada UMNO Barisan Nasional, sudah. Sehingga rasa tak ada malu untuk mengangkat seorang yang penyamun dan penyangak dibawa merata tempat. Dia sebenarnya dia pilih saja. Semalam dia ada pergi kepada beberapa dun. Orang tak ada. Dia mana ada postkan dekat dalam Facebook dia. Itu pun penuh ahli-ahli BN daripada Johor Bahru dibawa. Saya ingat di kawasan utara Johor ni lah kot. Jadi kita orang Melayu ni, tolonglah. Kita ada masih lagi waktu sehingga pada 6 petang besok untuk berkempen dalam WhatsApp pun tak apa. Sebab nak berkempen fizikal dah tak boleh tengah malam ke 29 ni. Bagi tahu kepada adik-beradik. Kita tahu, kita ada grup WhatsApp di Felda. Kita ada grup kawan-kawan di Johor ini, di daerah ini. Bagi tahu semua orang bahawa stop memilih BN, Perikatan Nasional Pakatan Harapan, beralihlah kepada satu parti, namanya Parti Pejuang Tanah Air. Itu adalah tanggungjawab kita. Ingatkan mereka, turun mengundi besok seawal mungkin. Daripada pukul 8 sehingga pukul 6. Keluar. Dan ingat, UMNO Barisan Nasional hanya akan mendapat kelebihan yang besar macam ada di Melaka, yang mengundi keluar 65.8% sahaja yang keluar. Dia menang. Satu orang. Itu turun lagu rasmi dulu. Jadi inilah yang perlu. Minta kalau nampak kawan-kawan, kalau nampak adik-beradik, kalau nampak saudara mara, tak keluar lagi tanya. Bang dah keluar ke? Dah keluar mengundi belum? Tangan dah kena cari dengan cat belum? Kalau belum, minta dia keluar. Itu yang pertama. Kalau rendah, BN akan ada kelebihan. Kita tadi telah terima undi-undi luar yang dihantar melalui Singapura, dan Alhamdulillah satu perkembangan yang menarik, insyaAllah memberikan harapan kepada pejuang di Johor pada esok hari, insyaAllah. Ini penting, menerangkan kepada orang dan memberitahu kepada orang Melayu ni, kita perlu ada rasa malu. Bila orang cakap tentang Melayu Islam, semua orang berkata, semua orang bercakap. Tapi betulkah kita ini ada malu dan kita nak tolak rasuah? Kalau ada watak yang telah pun disahkan sebagai penjenayah pun dijaga dan kita rasa tak ada apa, it's okay lah dia nak jalan. No, dia pencuri. Dan dia pun takkan berani untuk saman saya kalau saya sebut dia pencuri. Sebab yang menjatuhkan hukuman dia pencuri adalah seorang hakim mahkamah tinggi dan 3 orang hakim mahkamah rayuan, dan dia sedang tunggu untuk dibicarakan mungkin dengan 7 hakim mahkamah persekutuan. Dan insyaAllah dia akan disabitkan juga, dan kita akan melihat Najib Razak 12 tahun di dalam Sungai Buloh. Tuan-tuan, dia curi duit orang pencen. Ni, calon kita kata dia pencen. Kuat melalui SRC. Kemudian ada satu lagi, itu kes bukan 1MDB ya. SRC ni tak ada kaitan dengan 1MDB. 1MDB sedang dibicarakan. Dan 1MDB itu antara yang dibongkarkan di mahkamah US.
salah seorang pemain penipu di dalamnya pergi bercinta dengan orang Masaleh, orang US, bercinta dengan perempuan daripada Melayu Malaysia. Daripada Astro dalam laporan tu. Kemudian kena nak bagi dekat awet dia ni, takut diugut belikan rumah 10 juta pound di London, 40 juta ringgit lebih. Guna duit yang berasal ada kaitan dengan negara kita, duit kerajaan, yang itu duit rakyat, pergi bercinta. Kau punya pasal lah kau nak bercinta dengan siapa, tapi jangan guna duit kami. Belikan rumah bagi free, guna duit kita. Yang mana orang Felda ni pun berhutang punya banyak, dan kita ni pun kadang-kadang sewa rumah ni bulan lepas pun tak bayar lagi. Tiba-tiba junjung hidup bosku. Kat mana maruah kita Muslim dan juga Melayu? Ingat, Melayu itu kalau digambarkan oleh seorang penyair, sastrawan negara yang datang daripada negeri ini, saya fikir daripada daerah ini, mungkin Kota Tinggi, Usman Awang, daripada negeri ini, Usman Awang, dengan menyatakan bahawa Melayu itu patut berani kurang ajar supaya melawan kejahatan. Dia sebut dia ada dua puisi dia yang terkenal tentang Melayu dan juga orang Johor. Tuan-tuan boleh baca. Dan ingat, Melayu itu bukan saja duduk tengok sahaja, tak, kita perlu berani. Sebab itu semua daripada anda dan saya, anda ada di Facebook, anda ada di media sosial, dan ingat, kadang-kadang orang tengok Facebook tu hebat, betul dia hebat, lebih hebat daripada Twitter di pencapaian. Tapi ada yang lebih hebat daripada Twitter dan juga Facebook, yaitu WhatsApp group dan juga YouTube. Dan juga orang-orang yang tua, yang mungkin lebih senior, dia sangat bergantung dalam grup dia. Ni kata ni macam ni sekian-sekian, dia percaya kat situ. Sebab itu kita perlu untuk bergerak di dalam masyarakat Felda, dalam masyarakat kita, orang Melayu di Johor, di Malaysia, kita sampaikan fakta yang benar. Dan ingat, kami, saya dan juga pimpinan-pimpinan yang di hadapan ini tidak pernah gentar untuk hadir berdebat dengan siapa saja. Penunggang agama macam PAS kah? Parti perompak penjangat macam UMNO kah? Parti berkhianat macam Bersatu kah? Kita tak pernah untuk gentar. Kerana Melayu yang kita bawa melalui Parti Berjuang adalah Melayu yang bermaruah, berprinsip, yang punya istiqamah dalam agama. Bukan sekadar menggunakan ayat-ayat agama, tetapi bila diusung ataupun disuakan duit, hancur dan juga mampu dibenturkan dengan harta dan kewangan. Tidak. Kita rasa mungkin dapat 200. Beritahu, besok nak ataupun malam ni pergi mengundi, buka-buka sampul ada 200. Dah viral kan? Gambar tu 200 untuk 5 tahun. 1 tahun ada 364, 365 hari. Kali dengan 5 tahun ada berapa hari? 1789 hari. Lebih kurang macam tu. Bahagikan RM200 untuk 1789 hari, kita dapat berapa? RM9.80 ataupun RM8.90 macam tu. Itu nilai kita. Inilah waktunya, 8 pagi esok sehingga 6 petang besok. Tuan-tuan di negeri Johor adalah the real king of this state, adalah raja sebenar untuk negeri ini, untuk menjatuhkan dan menentukan kepada orang-orang politik bahawa mereka boleh menjadi adun dan kerajaan ataupun tidak di negeri ini. Dan selepas teman-teman yang hadir daripada Pahang di sini, ada yang datang daripada Sabah di kawasan timur ini, ada yang datang daripada Selangor, Kelantan, Kedah, Terengganu, dan bermacam-macam lagi, duduk 14 hari bahkan sebelum daripada penamaan calon, sudah berada di sini, berusaha berhempas pulas. Satu perkara yang perlu untuk kita tahu,
Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun pada malam ini, besok pagi subuh, kita doa Allah Ta'ala menentukan satu keajaiban buat negeri ini. Dengan jentera yang tak besar, dengan duit yang tak banyak, kita mampu untuk menawan negeri ini. Ini doa kita. Jangan pernah untuk memandang rendah kekuatan doa. Di hari 14, tuan-tuan ingat, UMNO belanja 10 juta, UMNO belanja 20 juta, 50 juta, tak, ratusan juta. Kita tengok macam mana dia buat macam-macam ni, tak mungkin 10 juta, 20 juta. Takdir Allah, UMNO Barisan Nasional tumbang ataupun tidak 2018, mereka tumbang. Sebab itu, kaki yang berpijak di bumi senantiasa tersangkut di langit dengan Tuhan yang menentukan segala-galanya. Calon kita ada, dan ramai lagi 42 yang lain. Kita ingatkan bahawa sumpah di hadapan Ayahanda Tun Dr. Mahathir bin Mohamad kira-kira 3 minggu yang lalu, sebelum diumumkan pencalonan, Tun panggil semua dan mereka bersumpah atas nama Allah tidak khianat, tidak lompat parti, bila dipilih berkhidmat. Anda juga diberikan ikatan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah lahu jannah. Tidak ada mana-mana hamba Allah yang diberikan tanggungjawab mentadbir rakyatnya dan dia mati pada hari dia mati dalam keadaan membohongi rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi syurga. Ingatlah, berilah pesanan kepada saudara mara kita yang ada di Johor ini, yang kita kenal ataupun diri kita sendiri. Lagi 20-30 tahun ataupun 5 tahun mendatang adalah hak milik kami juga, anak-anak muda. Kalau orang-orang yang telah pun terbukti merompak, menyamun ini kekal ada, kami yang akan terkesan. Dan kegagalan yang ada itu semua daripada kita akan menanggung. Negara tak ada duit, negara terpaksa membayar hutang. Negara ni ataupun negeri ni dia tak ada duit, tiba-tiba masuk setiap bulan, datang daripada UN ke datang daripada ada. Duit kerajaan adalah kantong kita, poket kita. Cara dia mencukai rakyat, dia tak mampu untuk membayar, dia naikkan cukai tersebut dan kita kena. Sebab tu saya katakan pandai berfikir dan ada literasi politik. Maka sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bukan sahaja bidun Johor Lama ini milik Parti Pejuang Tanah Air, negeri Johor keseluruhannya akan ditadbir oleh kita, dan insya-Allah 5 tahun mandat diberikan kepada Parti Pejuang akan dimanfaatkan, dan kita telah membuktikan melalui komitmen kita, manifesto tambahan yang diumumkan oleh Presiden, bahawa Menteri Besar tidak pegang lagi duit kewangan portfolio kewangan. Dia memegang kawasan luar bandar dan pertanian. Sebab apa? Itulah tempat orang-orang Melayu Islam yang banyak. Jadi Menteri Besar yang bertanggungjawab, dan dia akan pergi ke seluruh daripada daerah-daerah untuk lebih mendekati rakyat, bukan tertumpu di Iskandar Puteri semata-mata. Jadi boleh kita pastikan besok Pejuang memerintah insya-Allah negeri Johor? Boleh kita pastikan kita teruskan berkempen dalam alam maya bahawa mereka bakal mengundi Pejuang esok? Dan marilah kita teruskan berdoa dan berusaha. InsyaAllah malam esok ada satu harapan yang besar kepada Johor, dan kita mampu kembali ke Iskandar Puteri sebagai sebuah kerajaan. Hidup! Hidup!